Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terbang di awan, burung jengkayu. Kerana penat, gugur ke bumi. Tampillah tuan, kami merayu. Bersama amanan pidato kami. Peristiwa 13 Mei 1969. Episod duka untuk semua. Saat Malaysia masih muda mentah seusia bayi kecil, baru mengenal dunia. Tiada siapa dapat menyangka babak gelap, ngeri dalam sejarah apabila kita diuji dengan pertelingkahan di antara kaum. Antara bangsa yang telah meragut lebih 670 nyawa terbujur. Kaki tidak bermaya. Namun, hilang gelap, terbitlah terang. Fajar 31 Ogos 1970, kita bangkit semula atas dasar 5 prinsip rukun negara. Sekalung apresiasi kami titipkan buat pengajar majlis. Kombinasi intelektual kehakiman yang cukup berkredibiliti. Seterusnya, para penonton yang cukup berhemat. Tonggak negara. Salam keluarga Malaysia. Ikhlas dari kami. Sebelum kata banyak berjela, izinkan kami untuk mentakrifkan rukun negara dari segi bahasa secara konseptualnya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, rukun didefinisikan sebagai tiang, dasar dan juga sendi. Manakala negara pula merujuk kepada masyarakat yang hidup di bawah naungan perlembagaan tertentu. Tanpa membuang masa, mari kami bawakan anda semua menyelami untuk sama-sama kita fahami akan 5 prinsip rukun negara yang dilaksanakan di negara kita. Rukun negara sebagai pencetus perpaduan. Perkara 153 memerihalkan toleransi antara kaum, bangsa dan juga agama. Menurut kitab sejarah pada saat 13 Mei 1969, mencengkam dan membunuh umat yang mendiam di bumi Malaysia, 10,000 golongan minoriti seakan dihanyut taufan kekerasan. Bagaikan pahlawan yang pantang didatangi musuh, orang Melayu terus membuka pancak silat. Akibatnya, 1,500 nyawa tergadai pada tengah sikutin yang menjadi gunting dalam lipatan musuh dalam selimut. Hadirin sekalian, berkorban apa sahaja harta maupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Prinsip yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menyeru supaya semua rakyat Malaysia yang sayang akan negara untuk sentiasa taat setia kepada pemimpin dan tanah air. Walau apa pun yang terjadi, kesungguhan mereka untuk mempertahankan negara sangat dihargai. Ini menunjukkan rakyat Malaysia sangat berkualiti tinggi. Prinsip kesetiaan inilah yang dapat memacu rakyat Malaysia untuk berubah memajukan negara. Rakyat yang bersemangat seperti inilah kelak dapat memimpin tampuk pemerintahan negara. Seperti kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Hadirin sekalian, prinsip seterusnya, keluhuran perlembagaan. Definisinya, setiap warga negara perlulah mematuhi perlembagaan negara yang juga merupakan sumber perundangan tertinggi negara kita. Setiap rakyat perlulah mematuhi dan melaksanakan perlembagaan yang telah ditetapkan. Ini bertujuan untuk menjaga hak-hak kepentingan rakyat di Malaysia. Justeru, dalam usaha membentuk masyarakat yang berkualiti tinggi, prinsip ini memainkan peranan yang sangat penting. Oleh itu, kami yakin setiap rakyat di Malaysia pastinya mahu berada di bawah naungan perlembagaan negara yang pastinya akan menjaga hak-hak mereka. Sidang hadirin yang budiman, orang tua-tua dahulu pernah berkata, masuk kerana kami mengembek, masuk kerana kerbau menguap. Kalau sudah ditetapkan A, jangan pula dibuatnya B. Maksud yang ingin saya sampaikan di sini ialah setiap negara pastinya mempunyai undang-undang tersendiri. Perkara ini termaktub di dalam rukun negara yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Dengan adanya undang-undang, pastinya rakyat akan sentiasa berdisiplin dan mematuhi segala yang telah ditetapkan. Warga negara yang berdisiplin pastinya dapat memajukan negara. Hadirin sekalian, prinsip seterusnya ialah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip kelima ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Prinsip kelima ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan sekarang. Prinsip bersopan santun dan bersusila
patut dipraktikkan oleh semua rakyat di Malaysia bagi mewujudkan masyarakat yang berkualiti tinggi. Sikap bersopan santun dan bersusila adalah sangat penting dan amat dihargai dalam konteks perlembagaan antara satu sama lain dalam kalangan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Masyarakat yang berbilang kaum namun hidup bersatu padu. Ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan dan masyarakat di Malaysia adalah sangat berkualiti tinggi. Mulut air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Inilah yang menunjukkan bahawa rakyat Malaysia seringkali mengikut ideologi negara yang akan membentuk masyarakat yang berkualiti. Dengan adanya kerjasama yang erat dan perpaduan yang kukuh berakar umbikan rukun negara, maka tidak hairanlah negara Malaysia mampu membentuk rakyat yang berkualiti tinggi. Oleh itu, marilah, ayuhlah bersama-sama kita menghayati rukun negara dan sekaligus menjadi insan yang berkualiti. Seperti kata pepatah, ibarat telur sesangka, pecah sebiji, pecah semua. Tepuk dada, Tanya minda. Sekian, terima kasih.